Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua memberikan pujian yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta pertolongan dan bantuan yang sebenarnya hanya daripada Allah. Kita memohon petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga memohon keampunan daripada Allah akan segala dosa yang telah kita lakukan. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan kita sendiri. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Sidang hadirin mukminin, sebelum ini kita telah membicarakan tentang waktu-waktu solat. Yang dikatakan waktu yang awal itu, waktu yang afdal itu, bilakah waktunya, dan kemudian waktu yang akhir, habis waktu solat itu bagaimana. Pada malam ni kita akan melihat lebih detail sedikit berkenaan dengan pembahagian waktu-waktu solat. Dan yang ini penting, tuan-tuan. Sebab kita ada macam-macam kes dalam kehidupan kita ni, macam-macam. Ada antara kita ni, tuan-tuan, dia suka bertangguh. Suka bertangguh. Ataupun jenis orang kata nanti dulu nanti saat kan, perangai nanti dulu, nanti saat, suka bertangguh, lepas ni boleh. Benda ni berlaku kepada ramai orang lah kan, ramai orang. Dia bertangguh tu sampai tahap semayang pun dia bertangguh. Masuk waktu tu bukan sibuk apa pun, tapi saja jenis suka bertangguh. Tengok-tengok TV, ada cerita sedap kan, ada cerita sedap, tambah pula keluar pula cerita Fazura dengan Fatah ke apa ke. Nanti Zat dia kata, ni tengok berita ni, apa ni, Fazura kata balik ni, dia kata nak tengok pula Fatah kata apa pula. Orang kita ni, tuan-tuan, dia suka benda lagu tu. Dia suka. Hati-hati, tuan-tuan. Benda-benda lagu ni kita kena hati-hati. Bukan tak boleh kita dengar cerita orang, masalah orang dan sebagainya. Tapi jangan sampai satu tahap kita ni terover. Orang kita katalah terover. Terover macam mana? Kita seronok dengar cerita sedih orang. Kita gembira bila melihat orang ada masalah dan sebagainya. Yang tu jangan sampai tahap tu kan. Kita memang sukalah
kan ada cerita-cerita menarik, kita akan fokus benda-benda lagu tu. Tapi kena hati-hati, jangan orang kata terover. Jadi perangai bertangguh ni tuan-tuan, sampai tahap semayang pun lagu tu juga, kan? Sampai tahap semayang macam tu juga. Jadi pada malam ni kita akan tengok tentang pembahagian waktu semayang, kan? Ada istilah yang disebut sebagai adab, yang kita selalu duk tengok dalam buku-buku masa kita kecil-kecil dulu, adaan, kan? Sembahyang ditunaikan, dilaksanakan secara tunai, kan? Apa maksud adaan? Apa maksud kita sembahyang secara tunai? Itu satu. Yang kedua, istilah yang kita panggil sembahyang secara qada. Bahasa Melayu kita panggil ganti. Kita ganti. Macam mana pula tu sembahyang yang kita kata qada ataupun ganti? Yang ketiga, istilah yang kita sebut, yang ni jarang orang kita buat, tapi ada juga yang buat. Yang ketiga ni kita panggil i'adah. I'adah, kita ulang balik sembahyang. Sembahyang tu sah, cuma kita je tak puas hati nak buat hak lagi baik, maka kita ulang. Ulang tu istilah dia i'adah. Jadi ini kita akan berkenalan pada malam ni tuan-tuan. Baik, kata Imam Badruddin Al-Zarkashi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Bahrul Muhit, dia kata ibadat tu, sembahyang sebagai contoh, bila kita laksanakan sembahyang itu dalam waktu dia, katalah maghrib tadi kita sembahyang, masuk maghrib 7-8 minit, Isyak 8.18, kita sembahyang pukul 7.20, itu maksud dia kita sembahyang dalam waktu. Yang ni kita panggil tunai. Kita bercakap dengan orang, kita kata tunai, adaan. Baik. Yang kedua, kita panggil i'adah. Kita ulang semula, kan? Kita ulang semula. Ulang semula bukan sebab batal, tapi sebab sembahyang tu ada kecacatan, ada benda yang kita tak puas hati, cuma dia tidak sampai tahap batal, jadi kita nak buat bagi elok. Itu kita panggil i'adah. Ulama mazhab Syafi'i, contohnya dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, yang ni pun banyak masjid guna kitab ni, Fiqh Manhaji. Dia kata i'adah ni ulang semula. Seseorang tu sudah pun menunaikan solat wajib, kemudian dia tengok dalam sembahyang dia tu ada kekurangan yang tidaklah sampai tahap batal. Contohnya dia tertinggal ataupun dia tidak melaksanakan beberapa adab ataupun perkara yang melengkapkan sembahyang ataupun perkara yang menyebabkan kurang pahala dia, maka dia ulang semula dalam bentuk yang lebih baik, yang tidak ada kerosakan tadi, tidak ada kecacatan tadi, maka itu dipanggil sebagai i'adah. Contoh, kita dah sembahyang dah maghrib, masuk je 7-8 minit, tak tahu suami balik ke tak balik kat rumah, kita sembahyang dulu 7-8 minit azan, kita pun sembahyang. Habis sembahyang 7.30, suami sampai kat rumah dengan anak apa semua. Tadi kita seorang, ni suami sampai kat rumah dengan anak apa semua, dan mereka pun ambil isma, mereka sembahyang. Kita teringat tadi kita sembahyang seorang. Sembahyang seorang dapat pahala berapa? Satu lah. Kan? Cerita Allah Ta'ala nak ganda jadi 10 ke 700 ke, yang tu cerita lain.
Tapi hak semayang seorang ni kita panggil satulah pahala. Kalau kita join semayang dengan suami kita, dengan anak kita hak baru sampai ni, pahala jadi 27. Nak hak mana? Nak hak satu pahala ke nak hak 27? Orang perlih ni tuan-tuan, hak ramainya, saya duk rasa lah, saya tak tahu. Saya rasa lah kan, mulut kata nak 27 tapi nak ulang balik malas, dah semayang dah. Kan? Dah semayang dah, nak semayang maghrib 2 kali buat apa, dah semayang dah tadi awal waktu lagi. Jadi kebanyakan daripada kita, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, kebanyakan kita ni bila kita dah semayang susah. Bukan kata kita tak buat, kita mungkin buat sekali-sekala, tapi nak jadikan itu satu rutin, nak ulang balik, sebab nak pahala yang lebih banyak tu 27 tadi, hak ni sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Islam kita. Hak ni jarang. Padahal terang-terang satu dengan 27, takkan nak satu, betul tak? Ustaz dah buat dah tadi. Tuan-tuan, kalaulah bos suruh ulang balik kerja hak kita buat, gaji tu jadi 27 kali ganda, agak-agak nak buat tak? Tak apa bos, saya buat lagi sekali, tak apa. Buat lagi 10, tak apa bos, betul tak? Pasal apa? Sebab gaji 27 kali 27. Kalau gaji kita 5,000 kali 27, berapa ribu? Tapi sebab kita ni tuan-tuan, pahala ni benda tak nampak. Ini yang kata ujian. Ujian ni apa dia tuan-tuan? Dia ada ciri dia. Dan salah satu contoh ciri ujian dalam bab pahala ni benda tak nampak. Ke ada siapa malam ni pernah nampak pahala? Tolong cerita Ustaz, saya pun nak tahu juga. Saya sepanjang saya hidup atas dunia umur 53 tahun ni tuan-tuan, tak pernah sekali pun saya nampak pahala. Tak pernah. Dan saya percaya tuan-tuan macam saya juga, kita tak pernah nampak pahala. Yang kata pahala tu kita pandai sebut. Kita baca Quran, kita baca hadis, kita belajar, kita tahu yang kata pahala tu Allah Ta'ala bagi. Tapi pahala tu macam mana tak nampak. Itu dia. Baru lepas semayang tadi dapat 27, betul tak? Cuba tunjuk mana 27. Tak boleh tunjuk. Sebab tu yang payah kita nak i'adah, kita nak ulang tu. Walaupun kita tahu satu pahala, tapi bab duit kita senang untuk ulang. Pasal apa? Sebab duit nampak. Nampak macam mana? Tak percaya, cucuk lah tengok. Cucuk ATM, keluarlah duit itu, kita nampak. Itu yang menyebabkan dalam bab perkara dunia, benda yang kebendaan, benda-benda material tu, kita mudah untuk percaya dan kita ambil tindakan sebab benda tu nampak depan mata kita berbanding dengan pahala. Satu lagi contoh, kita semayang maghrib tadi, habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba ada satu orang datang. Dia tengok semua dah habis semayang. Tak ada lah. Dia seorang. Dia pun semayang lah kat penjuru. Dia seorang. Kita tak teringin ke tuan-tuan untuk tambah pahala kat kawan kita tu, dan kita pun dapat pahala juga. Hak ni pun jarang orang buat. Pasal kita dah semayang dah dapat 27 dah. Dah dapat 27 dah. Takkan nak ambil 27 lagi. Yang ni yang pelik ni. Padahalnya i'adah tu sunat. Kita bantu kawan kita yang kelihatannya dapat satu pahala sebab dia sembahyang seorang, dia datang lambat. Tapi bila kita tolong dia, kita dah dapat dah 27 tadi. Yang ni dapat lagi sekali pula tuan-tuan. Kalau 27 campur 27 jadi berapa? Ni matematik lah pula, 54. Itu contoh. Tapi itu realiti dia sebab kita dah semayang. Bukan kata tuan-tuan mesti buat, bukan bermakna bila tuan-tuan tak buat bermakna tuan-tuan tidak bagus, bukan. Tapi kita nak cerita bahawa kalau sesiapa yang nak cari pahala, dia tak payah buat amalan yang pelik-pelik.
Dia ada apa yang dipanggil sebagai i'adah, kan? I'adah. Ataupun dia dah semayang berjemaah, tapi tempat jemaah yang dia semayang tu tak ramai, ada 3 orang je. Tu imam pula baca tu, ya Allah. Kan? Saya pergi satu tempat, tuan-tuan, satu surau tu tengah pekan, tengah bandar, tuan-tuan, tapi cara baca macam orang kampung mana tak tahu, kan? Sampai makmum kat belakang duduk bersungut, pakat bersungut, kata ya Allah, mari surau punya lah elok, tapi imam dia baca, ya Allah, macam kita kat kampung ulu mana apa semua pakat duduk bersungut. Jadi kita pun semayang, jemaah ada 3 orang, imam baca tak khusyuk, kita dengar imam baca pun kita tak seronok. Tiba-tiba bila kita balik rumah, anak kita yang baru balik apa semua ni baca lagi sedap, kan? Lagi ramai, dengan sepupu apa semua ada 10 orang, 20 orang pakat berkumpul apa semua, sebagai contoh. Maka boleh tak kita i'adah? Sebab jemaah yang kedua lebih ramai, imam dia lebih sedap, bacaan dia lebih menyentuh hati kita, kita boleh menghayati, lebih khusyuk. Maka kita lakukan i'adah, sebab yang kedua tu lebih baik daripada yang pertama. Itu contoh. Baik. Jadi i'adah ini adalah di antara ibadat yang dianjurkan dalam agama untuk memberikan kita peluang mendapat pahala yang lebih banyak daripada pahala yang terhasil daripada ibadat yang pertama. Baik. Itu contoh. Yang ketiga, apa dia, tuan-tuan? Qada. Kita qada. Apa maksud qada? Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dia kata qada ni maksud dia ibadat yang dilakukan selepas tamat waktu. Itu qada. Kita tidur letih sangat, kan? Sedar-sedar habis dah maghrib, kita pun ambil air semayang, cepat-cepat semayang maghrib dalam waktu isyak. Itu kita panggil qada. Macam saya hari itulah main kuliah kat sini, kan, tapi sedar-sedar maghrib lagi, nasib baik Haji telefon. Kan? Sampai ke hotel terlupa nak buh alam, kita dah letih apa semua, kerja balik pada mahkamah, terus datang sini, letak kepala atas katil dalam bilik hotel tu, sedar-sedar Haji telefon pukul 8 lebih. Kan? Nasib baik maghrib ada lagi. Dan sampai sini 8.20 rasa, kan? Lebih kurang, kan? 8.20, tuan-tuan kena tunggu sekejap. Itu contoh, kan? Tapi kita sedar tu dah habis maghrib, itu kita panggil qada. Baik. Dalam fiqh manhaji ni, dalam mazhab Syafi'i, dia kata apabila mengerjakan solat itu selepas tamat waktu ataupun setelah tidak ada baki daripada waktu kadar mencukupi untuk 1 rakaat. Kalau dalam fiqh manhaji dia sebut kalau sempat 1 rakaat, yang tu dikira tunai, masih dalam waktu. Tapi kalau tak sempat 1 rakaat, itu dikira qada. Baik. Sekarang kita pergi detail sedikit. Sekarang timbul soalan. Kita punya semayang lambat ni, sebahagian daripada waktu semayang kita dalam waktu, sebahagian rakaat lagi terkeluar daripada waktu. Macam mana? Nak kira macam mana? Punyalah tengok apa drama apa semua ni. Tambah pula cerita kawan tu bercerai, kawan ni gitu lagi, ni hak tu curang lah, tu bagi kereta Range Rover, ni kata bukan hadiah, bukan, potong gaji dia apa semua. Kita pun seronok lah cerita-cerita lagu tu, teralik. Sedar-sedar tinggal berapa minit lagi, ambil semayang cepat-cepat, sebahagian rakaat dalam waktu, sebahagian rakaat dah azan dah. Macam mana? Di sini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama antara jumhur fuqaha dengan ulama Hanafiyah. Ini ada beza. Contohnya jumhur fuqaha di kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. 3 mazhab ni dia kata apa? Baik, kita ambil pendapat Imam Nawawi yang sama dengan pendapat jumhur. Dia kata kewajipan semayang pada awal waktu dia panggil wajib muwassa'. Maghrib
masuk 7-8 minit. Habis 8-18. Kan? Isyak. Apa makna wajib semayang maghrib muwassa'? Wajib tapi waktu dia luas. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan boleh pilih nak semayang awal waktu, nak semayang 7-8 minit tadi, ataupun tuan-tuan nak semayang tengah-tengah 7-8 minit kerak 2 jadi 7.40 contohnya. Boleh tak? Boleh kan? Ke ada siapa sini berijtihad kata tak boleh? Boleh kan? Saja-saja, bukan ada apa-apa, saja-saja. Kebetulan pula anak baru balik pasar malam tu, dia macam-macam dia beli pasembok lah apa semua. Oh sedap ni. Anak pun kata, ayah tahu tak ni pasembok dekat Lebuh Union. Penang mari. Oh kita pun nak kena try Lebuh Union mana pula, tak pernah dengar pun. Try. Maghrib masuk dah. Tak apa, tangguh dululah. Sebab pasembok sedap ni. 7.40 boleh tak? Berdosa tak tuan-tuan? Orang perempuan saya tengok gelin 2 orang. Hak lain macam boleh ke tak boleh? Maghrib ni. Jawapan dia boleh lah. Sebab muwassa'. Dia wajib, kita wajib semayang maghrib. Tapi wajib tu luas. Dia bukan kata 7-8 minit wajib semayang 7-8 minit. Tak. Waktu dia luas. Mana tuan-tuan tunggu 7.40. Perhabis dulu cekodok ataupun pasembok. Sebab kalau semayang, anak perhabis. Kita tahu dah perangai anak kita. Dia tak tinggal kat mak dia. Dia perhabis. Dia perhabis semayang berjalan. Kan? Jadi, kita utamakan makan dulu. Dan sunnah apa kalau makanan terhidang, kita makan dulu. Boleh tak 7.40? Boleh. Tengah-tengah. Ataupun, hujung-hujung. Isyak masuk 8.18. Tuan-tuan kira. Kan? Semayang maghrib 8 minit, ada 10 minit je lagi nak masuk isyak. Pasal apa? Pasembok punya pasal. Pasembok Lebuh Union punya pasal. Boleh tak? Takut nak jawab. Hak tadi 7.40 pasal pasembok. Hak ni 8 minit ni pasal ada nasi kandak pula. Kena perhabis Last sekali semayang maghrib pukul 8.10 minit. Apakah berdosa sengaja melewatkan semayang sampai semayang maghrib 8.10 sedangkan isyak masuk 8.18? Jawapan dia tidak berdosa. Sebab waktu dia luas. Nampak tak? Itu yang disebut sebagai wajib muwassa'. Kan? Dia wajib fardu atas kita, tapi waktu wajib tu luas. Istilah luas ni tuan-tuan dia sangat penting. Dia sangat penting. Sampai tahap apa kata tuan-tuan sengaja melewatkan semayang, tiba-tiba mati tak semayang, maghrib masuk 7-8 minit, betul tak? Maghrib masuk 7-8 minit, nak habis cerita. Tengok cerita pukul 8 mati. Pukul 8 mati. Nak tanya agak-agak dalam kubur apa jadi? Dalam kubur tak tahu. Tuan-tuan jangan tanya saya pun tak tahu apa jadi dalam kubur. Tapi hukum pada zahir. Hukum pada zahir. Apa nak jadi dalam kubur jangan tanya, saya tak tahu. Tapi kita hukum pada zahir. Nahnu qaumun nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Hukum pada zahir apa berdosa tak? Tak. Tidak berdosa sebab dia muwassa', dia luas. Waktu tu luas. Walaupun tuan-tuan sengaja melewatkan semayang tanpa sebab yang kukuh, tapi dengan sebab waktu tu luas, tuan-tuan tidak berdosa. Yang berdosa kalau tuan-tuan sengaja lewatkan semayang sampai habis waktu, baru berdosa. Nampak tak? Lepas ni tuan-tuan pakai semayang lambat belakang tanya saya pula kena. Bukan nak suruh tuan-tuan semayang lambat. Kita cerita pasal kelonggaran, kemudahan yang agama bagi sampai tahap tu. Tapi kalau tuan-tuan nak pahala, tuan-tuan nak tunggu nak semayang lambat ke? Tak.
Sembahyang cepatlah. Datang masjid, sembahyang berjemaah. Orang sembahyang lambat ni nak dapat sembahyang berjemaah agak sedap, betul tak? Jenis sembahyang hujung waktu ni biasanya sembahyang seorang. Pahala satu je lah. Saat kita tengok cerita dia. Baik, dalam fiqh manhaji dia kata, ketahuilah bahawa sesiapa yang mengerjakan separuh sembahyangnya dalam waktu dan sebahagian lagi berlaku di luar solat, maka sekiranya telah dilakukan satu rakaat dalam waktu, mana dan satu rakaat tu dalam waktu, katalah contoh maghrib, satu rakaat waktu maghrib, dua rakaat waktu isyak, itu dikira adaan, itu dikira tunai, tak kira qada. Berdosa tak? Tidak berdosa, sebab sempat satu rakaat. Sekiranya tidak sempat satu rakaat, yang ni qada dan yang ni wajib dia bertaubat, sebab dia sengaja melewatkan sembahyang sampai tahap luput waktu. Luput waktu dikira berdasarkan sempat atau tidak satu rakaat. Nampak? Okey. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Bukhari, kan? Sebagaimana riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas subhi raka'atan." Nabi kata, sesiapa yang sempat sembahyang subuh dapat satu rakaat qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum terbit matahari. Sini terbit matahari pukul berapa? 7? Kan? 7:07. Katalah 7:05 minit lah sebagai contoh. Kan? Katalah 7:05 minit sunrise, terbit matahari. Tuan-tuan sembahyang 7:03 minit. 7:02 minit. Sembahyang tu dapat satu rakaat. Masuk rakaat, bangkit rakaat yang kedua, terbit matahari. Ini sebagai contoh kan. Hadis ni kata apa? Faqad adraka subh, maka dia dapat subuh. Hadis ni kata siapa yang sempat satu rakaat sembahyang subuh sebelum terbit matahari, rakaat kedua matahari dah terbit, dia dapat subuh. Jadi tuan-tuan janganlah pergi kata anak yang dapat satu rakaat tu sebab sebab dapat. Pergi kata hak mana angkat takbir, dah terbit matahari. Tu pergi kata dia apa sembahyang subuh dah habis waktu. Kalau dia sembahyang subuh dapat satu rakaat, dikira belum habis waktu. Sebab kiraan tu bukan kiraan kedua-dua rakaat. Kiraan itu rakaat yang pertama, sempat ataupun tidak dalam waktu. Wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr. Nabi kata sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang asar sebelum terbenam matahari, maka sesungguhnya dia dapat sembahyang asar. Maghrib pukul berapa? 7:08 minit kan? 7:08 minit. Dia sembahyang asar pukul 7:05 minit contoh. Rakaat pertama belum maghrib lagi. Rakaat kedua, ketiga, keempat dah maghrib. Dapat dah asar dia tadi? Hadis ni kata dapat. Dapat. Kata Imam Az-Zurqani apabila mensyarahkan hadis ni, dia kata yang dikatakan idrak ialah capai, dapat, sampai. Itu idrak. Maka zahir hadis daripada Nabi tadi menunjukkan kepada kita bahawa berpada, cukup kita dengan dapat satu rakaat sahaja dan bukan dengan dikira keseluruhan rakaat. Dan jumhur ulama mengatakan hal ini sebagai cara untuk mengukur orang tu dapat ataupun tidak sembahyang dalam waktu. Nak kira dia sembahyang dalam waktu, tengok rakaat pertama dia. Maka kalau rakaat pertama dia sempurna dalam waktu, maka sempurnalah keseluruhan solat dia dalam waktu, walaupun baki rakaat itu telah pun masuk dalam waktu yang lain. Imam Al-Zarkashi
daripada ulama Hanafiyah. Dia ni ulama mazhab Hanafi. Dia kata apa? Dia kata tidak disyaratkan berlakunya keseluruhan solat di dalam waktu, bahkan sekiranya berlaku separuh daripadanya, sebahagian daripadanya, seperti 1 rakaat, maka pendapat yang sahih ialah ia dikira sebagai adaan, yang kita sebut adaan tu kan, tunai. Pendapat yang kedua kata apa? Pendapat yang kedua kata sekadar mencukupi, ni mazhab Hanafi. Dia kata sekadar mencukupi bagi seseorang itu untuk mengangkat takbiratul ihram, maka dia dikira sebagai tunai. Ni lagi syok. Mazhab Hanafi lagi syok tuan-tuan. Bukan 1 rakaat, takbiratul ihram. Mana seminit tu lagi nak masuk, Allahu Akbar, dan itu mazhab Hanafi. Nampak gaya kena masuk mazhab Hanafi belaka. Boleh semain lambat. Janganlah. Kita cerita tentang keluasan. Yang kita cerita ni pasal keluasan. Baik. Kata seorang lagi tokoh dalam mazhab Hanafi, dia kata alasannya kerana yang kata tunai itu ialah apabila perkara yang wajib pada waktunya yang telah ditetapkan oleh syarak, maka bermulanya wajib itu, kata ulama Hanafiyah, dilihat pada takbiratul ihram. Dikira bermula hak wajib tu bila? Bermulanya wajib semayang bila tuan-tuan? Takbiratul ihram. Kan? Tuan-tuan tak angkat tangan pun, angkat tangan sunat je. Tuan-tuan takbir sebut Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka memadai. Memadai dan berbeza dengan jumhur. Jumhur kata 1 rakaat. Itu contoh tuan-tuan sekalian, apa yang kita sebut sebagai pembahagian tentang waktu sembahyang tadi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak berdosa bagi seseorang itu melewatkan sembahyangnya sehingga waktu yang terakhir. Dia bukan ada urusan apa-apa, tapi dia saja-saja melewatkan waktu semayang, tidak berdosa. Sekiranya seseorang itu melewatkan solat tanpa sebarang keuzuran, tak ada sebab apa-apa, dia saja je semayang lambat, lalu dia meninggal dunia pada waktu tersebut. Ini yang saya sebut tadi. Semayang zuhur, masuk pukul 1 suku. Pukul 4 tak semayang zuhur lagi 10 minit, 15 minit nak masuk asar. Dia plan tak apa, ada 10 minit lagi, dia kata. Masa itulah malaikat maut bertugas. Malaikat maut datang masa tu, tarik nyawa dia. Maka di sisi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau dia meninggal dunia pada ketika itu, sedangkan dia ada masa 2 jam lebih untuk dia semayang zuhur, tapi dia sengaja tidak semayang zuhur, maka mengikut pendapat yang paling sahih, ini menunjukkan bahawa ada khilaf dalam mazhab Syafi'i tentang kedudukan orang tadi, ada khilaf. Dia kata pendapat yang paling sahih, dia tidak dianggap berdosa. Mana ada satu lagi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, berdosa. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada ustaz mengajar dia kata berdosa, ya, sebab benda ni khilaf. Tapi di sisi Al-Imam An-Nawawi yang paling sahih, tidak berdosa. Lepas tu tuan-tuan nak pilih hak mana? Pilih jangan saja-saja semayang lambat. Itu lebih selamat. Kan? Itu lebih baik. Kita ada waktu semayang. Kan? Kecuali kita ada urusan, kawan datang ke rumah, kan lama tak jumpa, duk hidang makanan kat dia apa soal, tu cerita lain, kita ada urusan. Tapi saja-saja ni tak berapa elok lah, walaupun pendapat yang paling sahih kata tidak berdosa, tapi lebih baik kita keluar daripada khilaf, kan. Tapi pendapat yang paling sahih dia kata tidak berdosa. Baik, orang yang suka melambatkan semayang ni tuan-tuan, dia ada penyakit sebenarnya. Jenis semayang lambat, jenis tak apa, sat lagi ya. Jenis suka menunda-nunda ni, dia panggil ada jenis penyakit
dari segi psikologi. Penyakit apa tuan-tuan? Dia panggil procrastination. Procrastination ni orang kata penyakit suka bertangguh. Bukan sahaja semayang, buat kerja rumah. Tuan-tuan pernah tengok orang perempuan suka bertangguh? Ada tak? Ada. Contoh, rumah dia dekat dapur, kita tengok tu dia pinggan mangkuk kat sinki penuh, dia bertangguh. Dia simpan kat situ, tak tahu dia nak basuh bila. Kita katakan anak perempuan kita, basuh semua ni, abah duk main sat lagu tu, sat tu dia dengan periuk belanga apa semua. Tu jenis procrastination, suka bertangguh. Bertangguh ni bukan saja bab semayang, semua benda lah kan, semua benda jenis suka bertangguh. Tuan-tuan ada pengalaman ustaz suka bertangguh? Ada? Nak tahu ustaz hak jenis ada penyakit procrastination ni, hak selalu bermain kuliah lambat, hak tu dia tengok jam, banyak masa lagi kata. Duk tengok FB, Instagram kan, duk layan TikTok. Ni video aku viral kata. Dia pun duk tengok kan, jam duk jalan, kuliah dah lah jauh, duk main TikTok lagi. Tu jenis ustaz. Lah kali apa jadi? Setiap kali kuliah dia confirm lambat. Sebab dia jenis suka bertangguh. Duk tengok TikTok, duk tengok berita, ada orang mati, ada aksiden, duk tengok tu semua. Padahal dia bukan ada apa pun, tapi jenis suka bertangguh. Lah kali kuliah ada, waktu isyak semua. Patut maghrib. Lah kali dekat-dekat isyak baru sampai. AJK pun telefon, Ustaz ada kat mana? On the way. Padahal on the way tu dia baru je buka baju dah masuk bilik ayak. Ni perangai hak suka bertangguh. Tuan-tuan dapat kawan hak jenis lagu ni, tuan nak tengok macam mana. Janji jumpa pukul 8. 8:30 tak main lagi. Hang duduk kat mana? On the way. Jenis on the way ni tuan-tuan. Satu, ustaz. Nombor 2, lawyer. Ni banyak. Malangnya dua-dua tu kenal kat saya belakang. Kan? On the way. Jangan. Perangai on the way, suka bertangguh, apa semua ni sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Terutamanya bila melibatkan semayang. Pergi ambil air semayang bukan susah pun, tapi dia bertangguh. Nak suruh anak kita pergi semayang, pergi berjemaah dengan ayah dia bertangguh. Bukan susah pun, semayang je, tapi dia suka bertangguh. Maka tuan-tuan sekalian, dalam kajian ni dia sebut apakah faktor yang menyebabkan manusia ni dia suka bertangguh. Ni kita ambil tajuk ni, kita nak kait dengan semayang supaya kita jangan duk bertangguh dalam bab semayang, sehingga kita ni terlepas peluang untuk dapat pahala yang banyak. Walaupun kita diberikan keluasan, tapi sudah tentu kita nak pahala yang banyak daripada ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia apa sebab tuan-tuan sekalian benda ni berlaku? Dia ada sebab-sebab yang besar kan. Contohnya, dia rasa ada banyak masa lagi. Pasal apa semayang lambat? Sebab dia rasa masa semayang tu ada panjang lagi. Ini satu. Kenapa manusia suka bertangguh dalam bab semayang? Termasuk juga benda lain lah. Yang kedua, kenapa suka bertangguh? Sebab dia rasa sekarang ni dia tak ada semangat nak buat. Dia nak tunggu semangat tu mai, baru dia nak buat. Sebab tu dia suka bertangguh. Satu lagi, dia rasa bahawa benda ni senang je, boleh buat cepat. Sebab tu dia bertangguh. Ni macam hari tu, ingatkan raya lusa, tiba-tiba raya esok. Kelam kabut. Hak siapa nak buat apa tu,
rendang apa semua tu, ayam tu habislah kan. Pasal apa? Sebab dia underestimate. Dia ingat kan sempat lagi, rupa-rupanya esok raya penyimpan moh besar pun dia pergi umum esok, kelam kabut tuan-tuan. Itu contoh. Baik, kita bagi laluan untuk azan. Sidang hadirin mukminin, kita habiskan sikit tentang sikap ataupun perangai suka bertangguh ni. Dalam kajian psikologi, dia sebut the common reasons, kan? Apa dia sebab-sebab yang paling biasalah kenapa orang ni dia suka bertangguh. Ni kita nak tengok sama ada kita boleh ambil manfaat ataupun tidak dalam bab ibadat, dalam bab kita beragama dan sebagainya. Walaupun tajuk ni sebenarnya luas, kan, dia merangkumi urusan dunia, perkara-perkara yang berkaitan kita hidup atas dunia ni, tapi kita boleh manfaatkan untuk kita beragama, untuk kita melakukan ibadat. Apa dia the common reasons manusia ni suka bertangguh? Yang pertamanya dia kata not knowing what needs to be done. Dia tak tahu apa yang patut dia buat. Itu sebab dia suka bertangguh. Orang kita, tuan-tuan, kita nak, kalau boleh kita nak anak kita ni, kalau boleh dia buat kerja tanpa kita suruh, betul tak? Kau orang perempuan suka sangat setiap suruh satu suruh. Ni basuh kain, pergi basuh kain. Lepas masuk bilik pula. Ni kasut tak basuh lagi, pergi basuh kasut pula. Tu vacuum, ambil vacuum pergi. Satu-satu kena suruh. Letih lah tuan-tuan. Dapat anak hak lagu tu, betul tak? Tambah pula dapat laki lagu tu, lagi letih. Ni saja nak usik orang lelaki lah, kan? Abang ni saya suruh pergi buang sampah, dia betul-betul buang sampah saja. Ambil sampah pergi buang, balik semula dekat sofa. On the way pergi buang sampah tu pun lah nampak dengan sampah dengan apa semua, pergi lah ambil penyapu, sapu apa semua. Tak ada, dia kira straight lah. Bini suruh buang sampah, dia buang sampah. Tu contoh lah, kan. Dia tak tahu nak buat apa. Sebab tu dia bertangguh semua benda tu. Jadi kita hidup ni kita kena tahu apa yang patut kita buat. Kita duduk dalam rumah kena sama-sama lah. Takkan dalam bab masak pun mak nak kena masak, mak lah basuh pinggan, mak lah nak kena lap pinggan, mak lah nak kena susun balik apa. Semua mak seorang buat. Tak boleh. Walaupun mak tidak bersungut, tak merungut, tapi pandai-pandailah. Kan? Macam kita jadi bos lah. Kita nak pekerja kita macam mana? Kita nak pekerja yang independent, yang boleh kerja dengan minimum supervision. Betul tak?
Minimum supervision. Kita jadi bos, tak larat tuan-tuan nak kena tengok semua perjalanan dalam pejabat. Kita tak larat. Kita nak minimum supervision. Anak pun macam tu. Minimum supervision. Pergi mengaji, pandai-pandailah pergi mengaji. Sekali-sekala kita cek, kita tanya khabar. Kalau setiap hari nak kena cek anak kita buat apa, tak boleh. Sampai sekarang ni ada app apa? App nak tahu anak kita pergi mana. Tahu? Buat grup. Tahu. Mak pergi mana tahu. Hak paling penting ayah pergi mana tu. Ayah pergi mana. Ayah dia corner kanan ke dia corner kiri. Corner kanan masjid, corner kiri rumah janda contohnya. Ni adalah satu TikTok Indonesia pandai dia pergi buat benda lagu tu. Bubuh semua tu. Ni kadang-kadang anak pun pandai, dia pergi off dia punya dia punya location. Dia yang buat benda tu, dia off location dia. Yang location kita dia tahu. Jadi kalau semua benda kita sampai tahap tu tuan-tuan, penat kita. Saya ada kenalan kena pasang tu GPS dalam kereta anak, nak tahu anak pergi mana. Oh, letih tuan-tuan. Sampai tara tu. Letih. Ni entah-entah lelaki ni semua ada GPS dalam kereta apa. Bini pergi pasang. Nak tahu betul ke pergi masjid, ke pergi mana. Baik, tu contohlah kan. Ataupun perangai jenis tak peduli, benda tu jadi ke tak jadi ke, dia tak peduli. Ni perangai orang suka bertangguh, dia tak peduli. Tuan-tuan dapat ustaz hak jenis tak minat kuliah, ada tak ustaz yang jenis tak minat kuliah? Tuan-tuan panggil ustaz lagu tu, tangguh je kuliah dia. Saya pergi satu masjid, dia pun duk cerita, kali kami buang ustaz tu, sikit-sikit tangguh, sikit-sikit tangguh, jenis tak minat. Tuan-tuan kena panggil ustaz macam saya ni. Kalau sebut kuliah, sebut ceramah, rajin kan. Pasal apa? Sebab minat. Demam pun dapat mikrofon jadi sembuh. Pasal minat. Jadi kita buat apa pun kita nak orang minat. Ada satu AJK duk cerita kat saya, satu hamba Allah ni bukan bagi jawatan kat dia pun, tapi bila bagi tugas berkaitan dengan surau ni, bab makan ke, atur meja ke, kemas, dia rajin. Walaupun orang tak bagi upah kat dia, orang tak bagi jawatan AJK, tak, tapi dia minat buat kerja. Ada orang lagu tu. Jadi orang lagu ni dia tak tangguh. Tuan-tuan panggil dia, jom kita ada program kat surau. Dia datang, terus dia sampai. Dia tidak bertangguh orang lagu ni sebab dia ada minat. Dia ada minat. Banyaklah contoh kawan-kawan saya di Langkawi tuan-tuan, jurulatih memanah. Dia sanggup perhabis duit dia berbelas ribu tuan-tuan untuk satu tempat tu. Tempat tu minta dia jadi coach, jadi jurulatih. Tak bayar apa pun, tak ada allowance apa, tapi sebab dia minat. Call dia terus datang. Pasal apa? Dia minat. Orang lagu ni dia tidak bertangguh. Pasal apa? Sebab dia minat. Ada orang dia suka jadi imam kan, pantang semayang je dia nak naik ke depan. Ada orang lagu tu. Orang lagu tu tuan-tuan tak dan suruh dia naik dah. Dia tak bertangguh pasal dia minat. Tu beza kan. Lepas tu perangai suka menunggu. Jenis lagu ni dia bertangguh. Apa-apa tunggu Ustaz. Jenis suka menghabiskan masa. Padahal banyak benda lagi penting nak kena buat, tak, dia main telefon. Itu yang menyebabkan dia lambat kan. Ataupun dia selalu kata dia sakit. Ada tak orang lagu ni tuan-tuan? Dia tak sakit tapi dia kata dia sakit. Ada orang dia sakit sikit je tapi apa-apa dia kata dia sakit. Orang lain darah tinggi juga, orang lain sakit jantung juga, orang lain kecil manis juga, tapi okey je kan, boleh datang masjid, boleh mesyuarat, datang on time, punctual. Tapi dia ada, anak tak boleh, tadi nak menapah pun tak boleh, padahal dia tak ada apa pun, tapi sakit sikit, tapi dia punya cerita tu macam teruk lah penyakit dia. Ini masalah juga orang lagu ni tuan-tuan. Itu yang menyebabkan dia selalu menunda-nunda, menyebabkan kerja dia banyak terbengkalai dan sebagainya. Satu lagi, jenis orang suka berfikir banyak. Nak buat apa, fikir. Padahal benda tu tak boleh fikir pun.
Abang tu pergi ambil serai Ustaz. Fikir dulu. Fikir dulu, ambil serai pun fikir dulu. Kalau dia tak kenal serai tu tak apa juga. Saya mula kahwin dulu saya memang tak kenal serai tu tuan. Saya suka makan tom yum tapi serai saya tak kenal. Mula-mula kahwin, isteri kata, abang pergi ambil serai. Saya kata, serai macam mana? Dia kata, abang tengok, hak macam lalang tu serai lah, dia kata. Saya pi tu tak ambil lalang sungguh. Saya pergi ambil lalang. Isteri saya kata, apalah abang, dia suka makan tom yum tapi serai pun tak kenal. Lah, kalau tuan-tuan suruh saya pergi ambil serai, saya kenal. Lah lagi senang ni, ada smartphone. Isteri suruh beli sayur kat Tesco ke Lotus, Maidin kan. Sayur yang saya tak pernah tahu sayur apa. Google dulu, tengok gambar. Alah ni senang lah. Boleh kata tak silap lah. Cuma ada satu dua lah yang kalau nak silap pun pasal daun tu dia dekat-dekat. Yang tu mungkin silap. Tu pun tanyalah orang sebelah kan. Tempat sayur mana ada orang lelaki, semua orang perempuan. Risau juga tanya orang perempuan. Dia kata kita nak mengorat dia lah apa semua. Pasal kita je lelaki seorang. Tapi tak apalah, tanyalah. Betul tak ni sayur apa kan? Daun sup ke, daun kari katanya. Betul tak kak ni daun? Dia tengok kan, dia gelak-gelak tak apalah. Lantak nak gelak kat aku. Kan? Saya dulu tuan-tuan, ikan termenung pun saya tak kenal. Ikan termenung, tengok gambar, lebih kurang lah ni. Hak kat depan tu lebih kurang lah. Tak apa tanya. Tak apalah, malu-malu pi lah. Kan? Tapi itu contoh tuan-tuan sekalian. Jadi semoga kita dapatlah tahu sedikit tuan-tuan sekalian kenapa manusia ni dia suka bertangguh. Jadi macam mana kita nak elak bertangguh, dia ada banyaklah cara dia kan. Yang penting kita tahu kita ada masalah suka bertangguh, kita kena ambil langkah-langkah untuk tidak bertangguh. Benda yang senang jangan anggap susah. Benda yang penting jangan anggap tidak penting. Barulah kita tidak bertangguh. Semayang penting, jangan tangguh. Mudah je, ambil semayang, pergi semayang. Jadi jangan suka bertangguh melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, boleh.